Okey guys, kembali lagi untuk preview untuk Asia Champions League. Hari Jumaat ni tim Urawa Reds Diamond akan menentang Johor Darul Takzim untuk pusingan 16. So kita dapat tahu juga Urawa Reds ni bukan calon-calon tim, walaupun orang tengok dalam liga dia macam so-so je, tapi ni aku nak ceritakan latar belakang Urawa Reds, apa kekuatan dia, macam mana prestasi semasa klub dia. So Urawa Reds sekarang ni dikendalikan oleh Ricardo Rodriguez. So dah masuk setahun lebih. Dia dilantik pada 1 Februari 2021 dan dah berjaya dapatkan 2 cup, iaitu dia ada cup Japanese Super Cup dan yang latest domestic cup, iaitu Japan FA Cup, macam Piala Malaysia lah. Macam orang tengok liga tahun lepas, macam mana dia boleh layak, sedangkan dalam liga nombor 6. So disebabkan dia juara Japan FA Cup, dia layak ke Asia Champions League. Kalau kita tengok latar belakang Urawa Reds ni dalam 6 tahun yang terakhir, dalam liga dia paling tinggi pun nombor 5 je. Ini aku bagi tahu 2017 nombor 7, tapi dia adalah juara Asia Champions League time tu. So 2018 dia nombor 5, 2019 dalam liga nombor 14, 2020 nombor 10, dan 2021 nombor 6 dalam liga. Dan sekarang ni untuk latest kedudukan dia di tangga ke-7 dengan 25 game, 8 menang, 11 seri, 6 kalah, 36 gol, 24 bolos. Untuk kita cerita pasal Urawa Reds ni, dalam grouping dia, dia sama grup dengan Daegu daripada Korea, dan dia sama mata daripada Korea. Cuma diorang bernasib baik, diorang dapat second best runner up. Untuk keseluruhan, dia salah satu tim yang dapat nombor 2 dan layak ke pusingan 16. Fans-fans Japan ni panggil Urawa Reds ni special cup, sebab dalam liga tak perform, tapi dalam domestic cup ke dalam Asia Champions League ke, diorang mesti perform. Sebab 2000 last kali terakhir diorang juara adalah 2007, dan masa tu diorang juara dan diorang layak ke FIFA Club World Cup. Dapat tempat ketiga, hanya kalah dengan AC Milan 1-0. Zaman tu Kakak pun still main AC Milan lagi. Dan 2017 diorang champion, iaitu Asia Champions League. Diorang mengalahkan Al Hilal, walaupun dalam liga time tu nombor 7. So sekali lagi 2019, walaupun dalam liga nombor 14, tapi diorang berjaya melayakkan diri ke final dan kalah sekali lagi dengan Al Hilal, iaitu jaringan 2-1. So kalau kita tengok prestasi klub-klub Urawa Reds ni, boleh aku katakan pada awal-awal season agak tak perform dalam saingan Champions League peringkat kumpulan. Diorang nombor 14, tapi sekarang ni diorang dah catch up balik. Diorang sekarang berada di tangga ke-7. So awal-awal season diorang bawa 5 pemain yang kata apa, yang berpengalaman lah di Eropah, iaitu diorang ada pemain kebangsaan, bekas pemain kebangsaan Jepun, iaitu Hirosaki Sakai, yang pernah bermain untuk Marseille, yang pernah main untuk tim Bundesliga juga, iaitu seorang right back. Dan dia bawa David Morberg Carlsen daripada Czech Republic punya liga, iaitu Sparta Praga. Dan sekarang ni dia antara key player lah, sebab dia dah, aku rasa, top scorer dalam keseluruhan untuk musim ni dalam 9 gol. So dia bawa Alexander School, iaitu daripada Michelin, kelab Dioncourt, bermain bersama Dioncourt daripada 2017 sampai 2021. 2022 diorang baru berpindah dekat sini. Dan dia bawa masuk defender daripada Jepun juga, Ayumu Hoata. So masa awal season dia bawa 4 pemain ni dan berbelanja hampir 37 million pound untuk 4 player ni. Untuk aku boleh katakan Urawa Reds ni daripada segi untuk jaringan, bukan nak kata ketandusan, tapi banyak dijaringkan oleh player yang bukan daripada striker. So masa second transfer window tu, dia bawa striker yang bermain untuk Feyenoord, iaitu Brian Linson. Brian Linson ni aku dapat tahu dia injured, tapi aku rasa dia senjata utama untuk Urawa Reds, sebab latest game dia main adalah final UEFA Conference League, iaitu Feyenoord lawan Roma, iaitu time tu Jose Mourinho menang 1-0. Dia hanya bermain 15 minit, dia masuk minit 74. So aku rasa ini mungkin senjata utama lah untuk Urawa Reds, sebab Urawa Reds dan paling latest dia kalahkan Kawasaki Frontale, iaitu 2-0 untuk Japan Super Cup ni. Kita boleh panggil macam Piala Sumbangsih lah dekat sini. Dia kalahkan Kawasaki Frontale, iaitu top of the group untuk J-League sekarang. So kalau kita tengok last 5 game dia, last dia kalah 22 Jun 0-1 dalam, tak silap aku, dalam Japan FA Cup dengan Guma 22 Jun. So Guma ni adalah J-League tu, tapi nombor second last, diorang kalah untuk aku rasa pusingan kedua time tu. So dan 5 game terakhir dia 4 menang dan 1 seri. Aku rasa Urawa Reds dalam prestasi terbaik untuk
lawan JDT pada hari Jumaat ni. Dia last game dia menang 6-0, 3-0, 3-0 last 3 game. So aku rasa satu pencapaian yang baik. Ricardo ni walaupun dalam masa setahun lebih dia ambil alih, tapi dia dah berjaya bawa 2 cup dan berjaya bawa Urawa Reds ni sampai ke pusingan 16. Okey. Untuk nak cerita pasal kelebihan Urawa Reds ni, ramai fans-fans Jepun, aku rasa ramai peminat-peminat yang minat SCL ni, aku boleh cakap dia orang ni specialist untuk cup lah, untuk pertandingan cup. Untuk dalam liga memang tak perform baik, paling tinggi dalam 6 tahun terakhir nombor 5. So untuk JDT pula aku rasa JDT dalam persembahan terbaik, dalam orang kata apa, dalam form yang terbaik. Last dia kalah 2018 baik tak silap aku, kalah dengan Terengganu 1-0 away. JDT sekarang ni pegang rekod away sebanyak 44 game tanpa kalah. Last kalah 2018, kau boleh bayangkan tak berapa lama tu dia kalah. Dan JDT pun datang ke Jepun dengan lebih awal, dengan membawa aku rasa paling ramai pemain kot dibawa, dengan 35 pemain dibawa. Aku rasa ada 8 player import dia bawa, walaupun untuk ACL kali ni hanya dibenarkan 3+1. So of course untuk orang kata apa ni, walaupun jurulatih baru Hector Bidoglio baru mengambil alih dalam 3 game, tapi untuk aku walaupun dalam 3 game 3 menang, 13 gol, 1 bolos, aku rasa itu satu pencapaian yang baik kot aku rasa, dengan 1 bolos dan 13 gol dalam masa 3 game. Untuk cerita-cerita pasal JDT ni, of course dalam form yang terbaik, tak pernah kalah lagi sepanjang tahun ni, dalam liga pun yang terbaik. Aku boleh katakan JDT duo Bergson dengan Forestieri tu, aku rasa sepanjang JDT ditubuhkan itu pair yang terbaik ya. Aku rasa JDT pernah ada. Sebab tu mungkin ramai fan-fan dekat Malaysia kata alah JDT layak pun sebabkan format tahun ni berbeza sikit. Masa peringkat kumpulan bermain orang kata apa ni, stadium berkecuali, hanya setiap grup hanya ada satu tuan rumah saja, tak ada timbal balik. Ada timbal balik tapi bermain di stadium yang sama. Untuk pusingan 16 ni pun format yang baru, bukan format baru untuk tahun ni, format yang baru sebabkan COVID, hanya tak ada timbal balik. Untuk pusingan 16 tak ada timbal balik, main kalah mati dekat stadium Saitama. Okey, apa aku boleh katakan kelebihan JDT ni, of course JDT dalam form yang terbaik. Mungkin walaupun JDT datang awal seminggu dia kata untuk sesuaikan cuaca, tapi Jepun sekarang dah beralih arah ke musim panas. Kalau aku cek suhu dekat dalam Google, mungkin hari Jumaat ni suhu darjah Celsius dia mencecah 30 sampai ke 37. Boleh lebih panas daripada Malaysia sebenarnya. So untuk aku JDT, untuk sesuaikan diri, aku rasa tak ada masalah. Ini mungkin aku rasa nak kata pressure, mungkin pressure dekat Urawa Reds kot sebab bermain di tempat sendiri. Aku rasa fan-fan sana pun sangat fanatik dengan bola sepak. So untuk JDT aku rasa no pressure. Ini adalah persembahan pencapaian terbaik JDT pernah ada, dan aku rasa ni kelab daripada Malaysia yang pertama layak ke pusingan 16. So untuk JDT aku rasa dengan player-player 9 player import yang dia sediakan, Bergson, Forestieri, Leandro, Sean Lowry dibawa juga pada JDT 2, iaitu Mausa Sidibe, Levi Bandinda dan Charlie Dimurga. Dan player-player import yang baru, of course Jordi Ahmad, dia ada bawa juga player yang baru beli, Daniel Ting, dan player JDT 2 iaitu baru berusia 19 tahun iaitu Derry Sham. Dia dijemput untuk join sekali squad JDT untuk kali ni. So 35 player dia bawa, aku rasa okey. Ada fans Zulhelmi di Paula pun dibawa juga. Ramai kata itu senjata rahsia untuk JDT. Sekarang ni aku tengok dia kerap bermain untuk JDT 2. So mungkin untuk sukar lah untuk di Paula main. Tapi untuk, walaupun ada fans-fans JDT kata gameplay Bidoglio ni agak slow sikit, walaupun baru 3 game, tapi 3 game 13 gol kot, aku rasa JDT memang tengah satu dalam track yang terbaik untuk mencapai sesuatu. Sebab kalau JDT menang, mungkin akan naikkan ranking dan rating mata untuk Malaysia juga. Sebab berkemungkinan, kalau tak salah aku, JDT akan bertemu dengan sama ada kelab daripada Thailand, Biji Patung, ataupun kelab Hong Kong, Kiche. Betul aku? Kalau aku salah, sekejap lagi aku check balik benda tu kalau betul. So untuk kedua-dua pasukan, Urawa ada kelebihan dia. JDT of course dengan prestasi yang orang kata apa ni, tengah on form, 44 game away tanpa kalah, dalam liga tanpa kalah juga untuk tahun ni.
Urawa Reds macam biasa dalam Liga sepanjang 6 tahun Liga tak pernah dapat top 5, paling tinggi top 5. Tapi dalam Special Cup aku rasa diorang memang specialist, sebab tu diorang mampu menang Asia Champions League sebanyak 2 kali. Okey, kalau kau nak bandingkan dua kelab ni, JDT dengan Urawa Reds, Urawa Reds hanya ada seorang je player kebangsaan Jepun, iaitu Zion Suzuki, iaitu seorang keeper. Dia kacukkan Ghana, mak dia Ghana, bapak dia Japan. So baru berusia 19 tahun. Masa peringkat kumpulan dia beraksi sebanyak 4 game. Cuma dalam liga kebanyakannya dia banyak guna keeper utama dia. Aku tak ingat nama dia. Dia seorang kapten juga. Cuma dalam game ni orang kata dia ni prospek untuk skuad Urawa Reds. Walaupun dia kalau kau tengok muka tak macam Jepun, tapi nama Jepun. So baru berusia 19 tahun. Hari tu buat debut utama untuk skuad kebangsaan Jepun 2 bulan 6 hari tu. Okey, kalau nak dibandingkan dengan JDT, of course ramai player-player daripada orang kata ni yang mewakili skuad kebangsaan. Ramai yang kata kalau daripada segi gameplay untuk Urawa Reds, kebanyakannya Ricardo dia menggunakan 4-2-3-1. Cuma masa dia memang all the way dia akan guna 4-2-3-1, tapi masa dia lawan peringkat kumpulan, masa dia lawan Daegu daripada Korea, dia ubah formasi daripada 3-4-3. Dua-dua game lawan Daegu memang dia ubah 3-4-3. Aku tak sure kenapa, tapi sebabkan dia ubah formation tu, first game kalah 1-0 dan second game seri 0-0. Mungkin aku rasa of course orang akan buat research juga pasal JDT. Mungkin akan ada perubahan dari segi formasi dan tactical gameplay untuk menentang JDT. Aku rasa sebab dia pun tak memandang rendah JDT dengan prestasi terbaik JDT. Cuma untuk di side JDT, mungkin kalau di zaman Mora dulu, Mora banyak gunakan wide player ya. Of course dengan kekuatan Mora banyak main masa ACL dulu 3-5-2 kalau tak salah aku. Dia banyak gunakan Arif Aiman dan Kobe Ong sebagai untuk wide, untuk buat crossing, untuk cut inside bola kat dalam. Kalau untuk BW ni, walaupun orang kata gameplay dia agak slow sikit, tapi dia banyak penetrate melalui tengah. Dia banyak control melalui tengah. Okey, kalau dah 3 game aku tengok, aku tak sure. Aku dengar Naso Isa injured, tapi BW ni banyak lebih sukakan gunakan Horn 1 untuk holding midfielder. Aku rasa mungkin di era modern football ramai orang tak perasan defensive midfielder adalah penentu dalam sebuah game tu. Sebab tu aku rasa dia lebih gemar gunakan Horn 1, sebab mungkin Horn 1 jenis defensive midfielder di era moden sekarang lah, yang boleh gerakkan bola untuk sampai ke depan. Cuma daripada segi Mora berbezanya, of course dia gunakan wide dan dia gunakan kekuatan Bergson dan Ferrari di tengah. So untuk dari segi gameplay, aku rasa satu pertemuan yang menarik kedua-dua pasukan. Aku dapat pastikan mungkin prediction score tu akan sengit lah. Of course kalau aku, walaupun aku bukan anak kelahiran Johor, tapi Johor membawa nama Malaysia, of course kita nak Johor melangkah lebih jauh untuk memberi mata kepada ranking untuk pasukan di Liga Malaysia. Sebab 2023-2024 kita dah dapat 2+2, 2 akan layak secara automatik, 2 akan memain playoff untuk saingan Asia Champions League untuk 2 tahun lagi akan datang. So itu saja untuk review kali ni. Untuk korang boleh komen dekat bawah apa kekuatan JDT, apa kekuatan Urawa Reds. Mungkin yang aku tak tahu, korang boleh share juga kekuatan Urawa Reds. Mungkin korang pernah tengok gameplay Urawa Reds ke. So untuk korang, terima kasih untuk support. Dan jangan lupa review hari Jumaat ni, after game aku akan buat juga. Kita akan lebih cerita more detail pasal game pada hari tu. Okay, jumpa lagi, bye bye.